Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsri. Dulu kita dah buat video tentang Honda ADV 150. Masa tu baru dilancarkan, motor yang kita try pun tak diregister, boleh bawa depan kedai saja. Lepas tu besoknya, motor yang sama dalam video tu kita orang bawa keluar dan register dan kami pakai sampai sekarang lah. Dan Honda, Bunsiu Honda bagi pinjam satu lagi yang ini supaya Hanif pun dapat bawa motor ni. So jom ikut kita orang cerita lebih lanjut. Apa dia ADV 150? Honda ADV ni saya boleh katakan dia ialah kenderaan lifestyle. Okay? Sebab contohnya macam dalam Yamaha ada NMAX yang lebih mampu milik, skuter 150 dan dia ada NVX yang itu lifestyle, nampak lebih laju, lebih ranggi dan ada banyak aksesoris untuk motor tu lah. Sama juga dengan Bunsiu Honda. Untuk varian mampu milik, skuter 150, dia orang ada Vario. Harga dia dalam RM7,400 lah. Tetapi tidak seperti Yamaha di mana NVX menggayakan tema kelajuan walaupun tak laju. Yang ini lebih pada tema adventure. Walaupun dia tak boleh sangatlah nak masuk hutan, saya rasa. Sebenarnya boleh lah. Semua motor boleh masuk hutan. Antara jahanam tak jahanam je. Tapi hari ni, untuk yang satu ni, kami buat dalam mode overland. Maknanya untuk jalan jauh. Ataupun mode PBT. Pegawai PBT. Sebab dia ada panel kiri kanan nak isi saman. Dan juga ada top box. Kenapa saya beli ADV 150? Saya sebenarnya memang mencari sebuah skuter yang kecil sebab mudah nak parking. Yang besar-besar pun dulu dah ada, susah nak parking lah. Nak pakai bukan jalan jauh pun. Nak jalan jauh adalah motor lain. So, saya perlukan sebuah skuter sebab nak pergi kedai, nak pergi surau, nak pergi dekat-dekat lah. Senang sikit dan kecil. Tapi, kalau kecil sangat, susahlah saya nak bawa sebab saya ni besar. So, ADV ni, istimewa dia ialah walaupun dia punya physically kecil, tetapi dia rasa besar. Salah satu sebab dia ialah handlebar gaya motocross ni yang sedikit lebar. So ini bukan setakat dia buatkan dia rasa lebar, dia rasa besar, tetapi daripada segi pengendalian kita lebih mudah nak tekan handlebar ni bila kita nak bawa, nak corner apa semua tu lah. So it's pretty useful. Kemudian kita ada windscreen depan yang memang kita boleh alih tinggi ke depan, ke bawah macam ni. Sikit je lah, tapi adalah juga beza. Macam saya memang saya suka paling tinggi lah. Dia ada start stop system, maknanya dekat traffic light dia mati enjin. So dapatlah jimat minyak. Berapa jimat minyak dia? Satu tangki 8 liter. Daripada pengalaman saya dapat hampir 300 km lah. Jalan pendek-pendek, jalan dekat-dekat, duk press apa semua tu, wide open throttle apa semua tu lah. Ya? Dan kemudian daripada segi kargo, depan ni memang ada satu, apa tu orang kata, kompartmen kecil yang ada 12 volt socket kat dalam. Dulu pun kita dah tunjuk. Seat bawah ni pula memang cukup besar pun, ya. Tak payah ada top box pun tak apa, tapi tak boleh letak full face lah. Saiz dia ialah sebanyak 27.8 liter bawah seat ni. Okey? Dan dia ni memang keyless lah. Keyless siap ada alarm lagi. Alarm dia macam mana? Satu lagi orang nak cakap. Sebabkan dia ada tulang kat tengah ni yang besar ni. Kita tak boleh lah macam Vespa ke apa kita main step through kan. Tak boleh. Kita tetap kena naik ni juga. Bila ada panel macam tu, pandai-pandai lah kau nak kangkang kan. Okey. So alarm dia memang simple. Tekan butang dia ni. Dia dah bunyi dah. Kemudian, tu dia dah on. So kalau orang gegar, bunyilah macam bunyi itik serati ni. Adalah juga sikit kan. Okey. Lampu dia ni pula memang LED belaka, semua dengan lampu signal sekali. Lampu depan dia high beam, low beam memang LED. Cuma lontaran dia tak jauh, dia punya throw tu tak jauh. So kalau kau nak jalan jauh, jalan-jalan biruk, jalan kecil tu, slow lah sikit. Okey. Nak pasang spotlight nanti kan kena saman. So itulah, slowkan sikit. Brake saya tak ada masalah, depan belakang disc brake. Depan siap ada ABS. So alhamdulillah, walaupun dia pakai tayar macam tayar jagung, dia tak terasa gegaran dia tu.
Dia rasa macam bawa skuter lain lah. Macam bawa PCX baru tu lah. Cuma PCX tu nampak sedikit macam orang tua, dah pencen. Yang ini, ranggi sedikit. Salah satu kelebihan menggunakan handlebar macam ni ialah kita boleh pasang pelbagai aksesoris untuk motor-motor lain lah. Macam yang ni saya pasang tempat letak GoPro lah. Kalau anda nak pasang tempat letak phone pun mudah. Okey. Meter dia. Okey, paparan meter dia ni memang basic, tak ada color, LCD segalanya. Dia ada beberapa informasi lah, average fuel consumption, then dia ada voltmeter untuk bateri, air temperature, wallahualam kenapa aku nak ada benda tu. Dan dia juga ada trip meter, trip A dan trip B. Okey. Satu benda yang saya suka pasal Honda ni, untuk ADV ni, seat dia ni saya tak perlu nak tukar lah yang baru. Okey. Kedudukan menunggang dia ni memang sesuai untuk saya yang tinggi dan besar ni. Seat dia ni pun saya tak ada masalah. Dulu saya pakai X-Max, saya terpaksa tukar seat dia sebab seat dia terasa lembut sangat. Yang ni tak perlulah. Yang ni tak perlu. Seat dia dah memang sedap dah yang ni. Dan dia ada 2 step. Maknanya penumpang tinggi sikit daripada ni lah. Alright. Dan tempat pegang dia macam ni, biasa-biasa. Dan untuk GV ni, rack system di tepi ni, panel ni memang terkeluar daripada handlebar. So hati-hati kalau nak main dalam bandar. Top box ada macam-macam. So yang ni saya pasang yang jenis tracker lah. Okey. Ada juga yang kecil juga. Itu terpulang pada anda lah. So this is a lifestyle vehicle. Anda boleh jadikan dia apa yang anda hendak. Aksesoris memang ada gila banyak kat luar tu. Ada juga yang bertanya, kalau bateri habis macam mana nak start? Bateri dah lah bawah seat kan. Macam mana nak buka seat? Ada cara dia. Bila anda beli ADV ni, dia akan bagi awak satu batang. Okey. Batang ni kalau masa baru bolehlah awak tinggal kat rumah, tapi kalau boleh bawa sekali ya. Dan guna dia ialah untuk buka seat. Macam mana nak buka seat? Ni kat tepi kunci ni, you slide this out. Dalam tu ada dia punya tempat putar dia tu, masuk ke dalam ni, pusing dan boleh buka seat. Sebelum awak cakap, oh dah ada benda ni semua seat boleh buka tak? Oh tak boleh bang. Yang ini padan dia dengan yang ini. Yang ini takkan boleh masuk pada motor lain. So kalau benda ni hilang, awak kena beli bukan setakat benda ni, dengan benda ni sekali. Macam mana saya tahu? Aku dah hilang satu dah ni. So hari tu kita tengok macam mana bentuk toolkit Ferrari kan. So kali ni kita tengok toolkit ADV. Dia ada dekat bawah seat ni, ada getah dia ni. Ni dia. Cute sangat. Apa yang ada? Ui. Macam juga bang. Okey. Aku kena buka buku manual lah nak tahu ni benda apa ni. Dan ni benda apa ni? Nanti kita tulis dekat dia, dekat komen sebab okey. That well, this caught me by surprise. Okey. Okey, ni 14 kan. Dan ada spanner saiz 14 dengan 10. Takkan nak tu. Nanti kita tengok berapa benda ni. Dan ni ni. Ni macam nak start motor kan. Wayo. Tadi canggih hadis motor. Ni manual book ke buku servis? Oh sorry, buku servis. Manual book saya kat rumah. Nah, ni satu benda yang menarik Bukan semua kedai itu ialah pengedar rasmi Bunsiu. Tapi anda boleh beli motor ni kat mana-mana sebab itulah industri motor ni pelik sikit. Okey. Kedai ni dia boleh ambil. Kalau contohnya tempat awak tak ada pengedar Honda, kedai motosikal tu dia boleh ambil daripada pengedar lain dan jual kat awak. Masalahnya time service. Time service kalau dia bukan pusat servis rasmi dan kita ada masalah waranti kat situ. So itulah antara benda yang kita kena tanyalah bila kita beli motosikal. Motor dia perfect. Alright, bersama saya Hanif Suhaib. So kita nak terangkan sedikit bagaimana pengendalian skuter ADV ni
Okay, kalau ikutkan sebelum ni saya dah pernah try skuter Vario 150. Akan tetapi skuter tu memang nampak memang kecil lah. Kalau kita drive pandu atas jalan pun memang kita terasa skuter tu kecil sebenarnya. Tapi kalau dengan ADV 150 ni, okay, kita tak terasa skuter ni kecil sebenarnya. Kita rasa kedudukan tunggangan tu sedikit tinggi. So kita senang nak tengok ke hadapan. Kita tengok ada halangan dan sebagainya. So senang cerita, atas jalan memang skuter ni sedap untuk digunakan untuk tunggangan seharian. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dia punya kuasa yang ditawarkan oleh enjin 150cc tu memang cukup sesuai untuk kita lari daripada halangan ataupun kadang-kadang kita lalu tepi-tepi lori besar dan sebagainya. Memang satu skuter yang cukup berkuasa untuk kita gunakan dalam tunggangan seharian. Suspension benda ni, pada pendapat saya tak payah tukar pun tak apa. Berat saya memang lebih daripada 100, dalam 110. Dia tak bergoyang bila corner. Dia tak begitu keras. It's just nice. Damper belakang Showa pun pada pendapat saya tak ada masalah. Dia macam NVX juga. NVX punya standard setting untuk suspension dah cukup sporty. Tapi kalau nak tukar juga sebab hobi nak tukar barang, boleh aja. YSS dah keluarkan, Olins pun dah keluarkan. YSS tak silap saya depan belakang ada untuk model ni. Harga dia dekat 2,000 juga kot. Dan ada orang juga tanya, boleh ke main off-road motor ni sebab dia ADV? Soalan diorang ni macam diorang beli CRV, tanya boleh tak masuk hutan. Lebih kurang lah. Motosikal memang boleh jalan tough ni. Tak ada masalah pun. Contohnya macam sekarang ni. EX5 pun orang Kedah main dekat Felda pun tak ada apa pun. Antara korang sanggup ke tidak lah, dia jahanam ke tidak kan. Daripada segi ground clearance apa semua tu, nothing to shout about lah. This is a lifestyle scooter. Bentuk dia je macam SUV. Okay, tak semestinya dia boleh masuk hutan. Macam XADV lah. Nak masuk hutan betul, kau belilah motocross. Ataupun kau belilah motor-motor macam F850 GS tu ke. Yang tu kau beli Ketom ke KTM. Yang ini dalam bandar sedap layan corner dia ni. Ramai yang terkejut dengan ADV ni sebenarnya bila saya bagi dia pinjam. Angin masuk. Sebabnya ialah diorang tak sangka motor ni nipi. Nipi maknanya dia lincah, dia ligat. Bila saya letak pannier dengan GV box tu, letak top box belakang tu, memang handle dia goyang lah bila lepas tangan. Kalau pegang tak ada masalah pun. So far, Alhamdulillah, saya satu keluarga suka motosikal kecil tapi rasa macam besar and practical, ruang barang dia apa semua. It's just like another scooter. Dan sebabkan dia di Honda, saya yakin dia lasak lah. Pengalaman saya dengan Honda memang pada pendapat saya satu pengalaman yang menarik jugalah sebab yalah, saya pun membesar dengan Honda Kapcai bang. Alhamdulillah motor-motor ni semua lasak. So with this, nanti kita tengoklah. Lepas tahun kita tengok okey tak okey. Itu dia Honda ADV 150, sebuah skuter urban tapi jalan jauh pun boleh. It has that big bike feeling. Harga dia 12,000 lebih atas jalan. Saya nasihatkan anda merayaulah, cari dealer-dealer yang bagi harga terbaik untuk anda. Sebab pasaran motosikal ni ialah pasaran terbuka. It's an open market system. Harga akhir sebenarnya pada tangan dealer. Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Terima kasih kepada Bunsiu Honda kerana membenarkan kami untuk membuat liputan lebih lengkap akan motosikal urban. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.